Bismillahirrahmanirrahim. Cobaan. Boleh dengar suara saya? Jelas tak? Sekejap ya, saya buka. Okey. Jelas? Boleh dengar tak? Jelas? Jelas ya? Boleh Ustaz, jelas. Jelas. Nota nampak? Nota nampak tak? Nampak Ustaz. Nampak. Nampak. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Okey. So, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa qatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil Hadil Amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan di saluran FB Akademi Tadabbur Malaysia ataupun yang bersama-sama di Zoom. Ini pada malam ini, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu buat siri yang kedua yang mana majlis ilmu kita pada malam ini, pada malam minggu yang lepas dan malam-malam yang berikutnya setiap hari Rabu jam 9 suku. Majlis ilmu kita ni dianjurkan oleh Persatuan Semarak Cinta Kasih. Semoga surah Al-Mulk ini dapat membina kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kasih kita sesama makhluk. Siri yang kedua ini, pada malam ini kita akan membincangkan tentang dua tajuk yang belum lagi kita dapat selesaikan pada siri yang pertama pada minggu lepas. Yang mana pada minggu lepas, siri yang pertama kita telah mempelajari tentang pengenalan Suratul Mulk. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang kelebihan-kelebihan Suratul Mulk berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang kuat, yang boleh kita terima pakai. Namun begitu, kita belum lagi menghabiskan dua topik, iaitu kepelbagaian nama Suratul Mulk dan juga sinopsis ringkas. Dua maklumat ini ia berada pada nota siri yang pertama yang telah dihebahkan, diberikan kepada tuan-tuan dan puan pada minggu lepas. Bagi sesiapa yang baru mengikuti ataupun dia juga belum mempunyai mendapatkan nota, sila ambil nota untuk siri pertama dan nota siri yang kedua, dan yang akan datang pada link Google Drive yang telah diletakkan di bahagian chat di dalam Zoom, dan di page Akademi Tadabbur saya telah letakkan di bahagian komen. Nanti dapatkan nota di dalam Google Drive tersebut. Tapi kalau tak dapat juga, nanti tolong tinggalkan pesanan anda di bahagian komen. InsyaAllah kita akan cuba memberikan nota bagi yang memudahkan kita mengikuti pengisian ini dan pengisian-pengisian yang akan datang. Okey, tanpa kita panjangkan bicara, kita terus dengan nama-nama Suratul Mulk. Okey, ini saya tak perlu nak perincikan, cuma kita ambil maklum tentang apakah nama-nama yang lain bagi nama Al-Mulk. Kalau nama Al-Mulk semua orang dah sedia maklum, tetapi para ulama
Ada nama-nama lain yang nama-nama lain ni sebenarnya dia dapat menunjukkan kepada kita tentang betapa agungnya, betapa mulianya suratul Mulk ini kita boleh dapat ketahui melalui nama-nama yang dibincangkan oleh para ulama. Okey. Nama Al-Mulk kita sudah sedia maklum, maka saya tak perlu nak perincikan dengan lebih lanjut. Okey, kenapa surah itu dinamakan dengan Al-Mulk? Surah-surah dalam Quran dia akan diambil pada mana-mana ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau macam suratul Mulk diambil pada ayat yang pertama, kerana pada ayat pertama ada perkataan Al-Mulku. Kenapa ia dinamakan dengan suratul Mulk? Kalau kita ikut penerangan Dr. Wabah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, kerana ia dimulakan dengan menyebut Al-Mulk. Bahkan kalau kita membuka hadis-hadis Nabi yang ada membicarakan tentang suratul Mulk. Contoh, kalau kita rujuk dalam Sunan At-Tirmidzi, Al-Imamu Tirmidzi, sebelum dia bawa datang hadis tu, dia akan letak tajuk di atasnya, dia kata bab, dia kata ma jaa fi fadli suratil mulki. Dia kata bab menyatakan kelebihan suratul Mulk. Maksudnya hatta para ulama hadis pun mereka ini letakkan bab khusus tentang kelebihan apa? Surah Al-Mulk. Maknanya mereka menamakan surah itu dengan suratul Mulk. Begitu juga kalau kita tengok dalam riwayat Al-Hakim, dalam kitab hadis beliau Al-Mustadrak, beliau menamakan tafsir suratul Mulk. Tafsir suratul Mulk. Okey, ini nama yang masyhur. Nama lain bagi suratul Mulk ada juga di kalangan para ulama, mereka mengatakan suratul Mulk ini ia juga boleh dinamakan dengan nama Al-Waqiyah. Namanya adalah apa? Al-Waqiyah. Al-Waqiyah bermakna yang melindungi. Melindungi dari apa? Daripada azab kubur. Okey, banyaklah pendapat para ulama tafsir menyebut tentang nama Al-Waqiyah. Lepas ni kalau disebut buka surah Al-Waqiyah, kita dah dapat tahu yang dimaksudkan Al-Waqiyah di sini. Kalau 30 ayat merujuk kepada suratul Al-Mulk. Az-Zamakhsyari, Al-Qurtubi, An-Nasafi, Al-Kalbi, Al-Baydawi dan lain-lain. Dan ada para ulama lain menamakan surah itu dinamakan Al-Mani'ah, iaitu yang menghalangi. Menghalangi daripada apa? Yang menghalangi daripada azab kubur. Macam Ibnul Juzi, Al-Alusi, Al-Imamu Sakhawi, Al-Biqai dan Al-Imamu As-Suyuti. Dan nama lain para ulama menyatakan namanya adalah Al-Mujadilah. Ada dalam Quran nama surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Tetapi suratul Mulk juga dinamakan dengan surah Al-Mujadilah. Apa makna Al-Mujadilah? Iaitu yang membela. Yang akan membela pembaca dan pengamal suratul Mulk di hari akhirat. Nama ini dinamakan oleh Al-Fakhrur Razi dalam Basair, Al-Imam As-Suluti dan Fairuz Abadi. Al-Fakhrur Razi dalam Mafatihul Ghaib, maafkan saya, Al-Alusi dan Fairuz Abadi. Ini sekadar maklumat tambahan, kita nak ambil maklum dari sudut betapa besarnya, agungnya suratul Mulk ini, banyak kelebihan dia. Maka kelebihan satu surah itu boleh dilihat pada nama-nama yang dinamakan di dalam kitab-kitab tafsir. Baik, kita lanjutkan dengan maklumat yang berikutnya. Kita teruskan dengan sinopsis ringkas suratul Al-Mulk. Okey, suratul Mulk kita sedia maklum ada 30 ayat. Macam mana kita nak tahu kandungan 30 ayat tersebut?
maka kita menggunakan pendekatan sinopsis ringkas. Mungkin ada di kalangan kita yang dah ada hafal dah 30 ayat. Ayat pertama sampai ayat nombor 30. Kan? Jadi, macam mana kita nak ingat surah Al-Mulk ni cerita tentang apa? Apa isi kandungan dia? Maka malam ni kita lihat sinopsis ringkas yang telah dibuat di kalangan para ulama. Cara dia, okay, kita tengok. Cara pertama, kita melihat kepada pembuka surah. Pembuka surah. Dia surah-surah dalam Quran ni, kita boleh ambil setiap surah, dia akan ada pembuka. Pembuka. Jadi dengan kita melihat kepada pembukaan surah Al-Mulk, kita akan dapat kesimpulan maklumat dia. Kalau ada pembuka, tentu nanti akan ada penutup. Ini dia panggil kaedah. Kalau kita nak memahami isi kandungan ayat-ayat dalam sesuatu surah, kita boleh dapatkan maklumat pembuka dia apa dan penutup dia apa. Okey. Di antara penutup dengan pembuka tentu ada tengah-tengah dia. Kalau ada pembuka, tentu ada penutup. Okey, selepas pembuka dan nak pergi kepada penutup, mesti ada tengah-tengah dia. Tengah-tengah dia perincian dia. Okey, Suratul Mulk dia 30 ayat. Okey, pembuka Suratul Mulk diwakili oleh 5 ayat yang pertama. Itu maksudnya adalah ayat. Ayat 1 sampai ayat ke-5 dijadikan sebagai pembuka Suratul Mulk. Okey, pembuka Suratul Mulk ini kesimpulannya cerita tentang apa? Okey. Ayat 1 sampai 5 sebenarnya Allah Ta'ala memaparkan, Allah Ta'ala menunjukkan bukti kekuasaan Allah yang ada di dunia. Jadi kalau orang hafal ayat 1 sampai ayat 5, dia telah terpahat dalam minda dia. Ayat 1 sampai 5 ni Allah Ta'ala telah kemukakan bukti kuasa Allah Ta'ala ni ada di mana. Maka kekuasaan Allah Ta'ala tu dipaparkan semasa di dunia. Itu pada pembukaan dia. 1 sampai 5. Nanti kita akan belajar perincian ayat, dia akan lebih jelas lagi. Kemudian, kalau kita tengok dekat perincian dia, okay, kita lihat ayat 6 sehingga ayat 12. Maksudnya kumpulan ayat 6 sampai ayat nombor 12 ni, dia dah menyambung maklumat, iaitu kalau ayat 1 sampai 5 cerita Allah berkuasa di dunia ini, maka ayat 6 sampai 12 menceritakan kekuasaan Allah yang ada di hari akhirat. Nampak tak ada perbezaan dia? 1 sampai 5 kekuasaan Allah di dunia. Ayat 6 sampai 12 kekuasaan Allah di hari akhirat. Tuan-tuan masih ingat lagi apakah tujuan Suratul Mulk? Kita telah sebut ada 3 cadangan tujuan Suratul Mulk pada sesi pengenalan pada minggu lepas. Kalau kita lihat para ulama, mereka memang kebanyakan mengatakan kalau siapa baca Suratul Mulk adalah Suratul Mulk surah nak kenalkan kita tentang Allah. Siapa nak kenal Allah, siapa nak dekatkan diri dia dengan Allah, nak tambahkan iman dia kepada Allah, antara surah dia adalah Suratul Mulk. Kenapa? Kerana dalam Suratul Mulk ini surah yang Allah telah bagi tahu, Allah telah kenalkan diri dia, bagaimana ruang lingkup kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi pada ayat 6-12, kekuasaan Allah yang ada di hari akhirat. Pergi pula ayat nombor 13 sampai 24, Allah Ta'ala cerita semula kekuasaannya yang ada di dunia. Nampak tak cantik Allah susun? Dunia, akhirat, dunia. Kekuasaan Allah yang boleh kita lihat semasa di dunia. Kemudian kita pergi kepada penutup. Penutup Suratul Mulk diwakili oleh ayat nombor 25
sampailah ayat 30. Yang mana ayat 25 sampai 30 ni, penutup ni, maksudnya penutup suratul Mulk ini dia bagi satu kesimpulan, dia buat kombinasi kekuasaan Allah di dunia digabungkan dengan kekuasaan Allah di hari akhirat. Dia buat kombinasi. Dia buat kombinasi itu pada penutup suratul Mulk. Kalau kita faham pada sinopsis ni, kan, walaupun kita tak hafal lagi 30 ayat, mungkin kita tak boleh ingat ayat 1 pasal apa, 2 pasal apa, tetapi sekurang-kurangnya dengan sinopsis ringkas ni, tuan-tuan dan puan-puan dah dapat gambaran awal. Ini adalah kaedah. Kalau tuan-tuan nak faham ayat-ayat dalam surah-surah dalam Quran, cuba tuan-tuan cari pembuka, penutup dan tengah-tengah antara pembuka dan penutup. Kerana ayat-ayat Quran ni Allah letakkan dia bentuk ada group by group ayat. Maksudnya kelompok ayat ni dia akan ada satu topik dia tertentu. Tetapi yang penting dan sangat penting adalah pada pembuka. Pembuka dan juga pembuka ni biasa pada pembuka ni kan, tajuk pada pembuka tu akan dikuatkan pada penutup. Ini satu ilmu yang boleh, kalau tuan-tuan nak faham Quran 30 juzuk, kan, kalau kita nak belajar ayat satu ayat, mungkin lama macam Al-Baqarah kan, nak belajar 286 ayat. Kan, tetapi kalau kita nak faham apa tujuan surah Al-Baqarah, contoh, kita boleh ambil pada pembuka, kita boleh ambil pada penutup. Cuba tuan-tuan ambil kaedah ni, tuan-tuan amalkan kaedah ni, itulah sebenarnya. Dia sebenarnya maklumat ni, apa dia maklumat dalam surah tu? Allah Ta'ala telah sebut clue dia ada pada pembuka dan dikukuhkan pada penutup. Yang tengah-tengah ni sebenarnya memperincikan antara untuk pembuka. Itu maklumat ringkas tentang suratul Al-Mulk. Okey. Jadi kita terus kepada keterangan ayat yang pertama. Jadi malam ni insya-Allah kita akan mula memasuki kepada tadabbur ayat yang pertama. Ayat pertama ni, kalau kita lihat pada sinopsis ringkas tadi, dia berada pada bab mana? Pada pembukaan suratul Mulk. Ayat pertama ni lah ayat yang sangat penting. Nak faham Al-Mulk pada pembukaan dia. Maka pembukaan yang sangat penting untuk faham 30 ayat ni, dia bergantung kepada ayat yang pertama. Ayat pertama dia buka jalan. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 semua memperincikan ayat 1. Ayat core dia adalah ayat 1 sebab dia bawah pembukaan. Tapi ayat 2 memperincikan ayat 1. Ayat 3 perincikan ayat 1. Ayat 4 perincikan ayat 1. Sampai kepada penutup pun memperincikan ayat pertama. Maknanya ayat pertama ni sangat-sangat penting. Kalau tak boleh hafal 30 ayat tu, ayat 1 faham pun sudah memadai. Ayat pertama tu. Okey, malam ni kita belajar. Malam ni kita belajar ayat 1 saja. Kita belajar ayat 1. Okey, cuma saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan pendekatan yang kita akan gunakan. Okey, pendekatan sesi tadabbur kita akan menggunakan pendekatan dalam bentuk tafsir tahlili. Tafsir tahlili itu maksudnya kita akan buat perincian. Bukan sekadar nak tahu ayat tu maksud apa, kita juga akan menganalisis, memperhalusi penggunaan kalimah by kalimah. Itu dipanggil, dia bukan belajar tafsir tahu maksud ayat je, tapi kita nak memperhalusi kenapa Allah guna perkataan tabaraka, kenapa guna al-mulku, kenapa guna qadir. Contoh, kita akan perhalusi tu. Dalam masa yang sama, kita akan menggunakan kaedah al-mawdu'i. Mawdu' ini maksud dia, kita akan belajar melihat topik. Maksud dia begini, al-mawdu' ni dia bentuk macam malam ni tuan-tuan akan didedahkan tentang ayat-ayat pasal perkataan al-mulk. Okey.
InsyaAllah nanti waktu kita belajar ni kita akan nampak kaedah ni. Jadi saya minta jasa baik tentang perempuan supaya boleh bersabar dengan pendekatan yang saya gunakan. Jadi saya harap tuan-tuan jangan tuan-tuan harap dapat belajar cepat habis. Okey. Tapi pendekatan kita akan buat mungkin satu malam, satu siri tu mungkin satu ayat, mungkin 2 ayat. Supaya kalau boleh, kalau kita dah faham lekat sampai bila-bila, macam tu. Biar kita tanam betul-betul maklumat tu kepada diri kita. Jadi saya maklum kat awal-awal, kalau kita bawa satu ayat ataupun 2 ayat dalam satu malam, satu siri, tentang kiralah berapa minggu akan habis 30 ayat. Kita cuba perhalusi. Sebab selama ni mungkin kita belajar, kita faham ayat ni maksud apa, tapi kita nak perhalusi dia. Okey, kita mulakan dengan ayat yang pertama. Moga-moga tuan boleh ikuti. Kalau suara saya tak jelas, tolong bagi tahu. Kalau saya laju sangat, tolong bagi tahu. Okey? Okey, kita teruskan dengan ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka, Maha berkat, alladhi, yang, biyadihi, di tangannya, al-mulku, kuasa pemerintahan. Okey, berapa kalimah ada? Kita jumpa 4 kan? Tabaraka, Maha berkat, alladhi, yang. Maha berkat ni siapa? Allah. Allah tu apa? Yang. Tengok, yang ni maksudnya kalau sebut yang, alladhi memperincikan tabaraka tu, sebab dia yang tu, dia fungsi dia menerangkan Allah Ta'ala tu tabaraka. Okey, yang apa? Biyadihi, di tangannya. Di tangannya tu ada apa? Al-mulku, kuasa pemerintahan. Okey, ayat alladhi sampai al-mulku ini adalah ciri yang pertama yang Allah Ta'ala nak kenalkan diri dia. Allah Ta'ala nak kenalkan Allah Ta'ala itu siapa. Okey, ada perkara pertama Allah kenalkan. Selama ni kita semayang kan, kita tahu Tuhan kita itu adalah Allah. Tapi Allah tu macam mana sifat dia, dia buat apa kan? Kita kan tahu kan. Kalau kita kalau kita tak kenal, maka kita tak cinta. Maka yang sepatutnya kita kena kenal adalah Allah. Jadi suratul Mulk ini kan pada ayat pertama Allah memperkenalkan kita ini, Allah Ta'ala tu siapa? Jadi Allah memperkenalkan diri dia mula-mula. Allah Ta'ala kata dia tu maha berkat. Tabaraka. Dia tu maha berkat. Lepas tu Allah Ta'ala sebut lagi. Allah Ta'ala ni apa? Alladhi biyadihil mulku. Yang di tangannya itu kuasa pemerintahan. Okey, lepas tu Allah Ta'ala sambung satu lagi maklumat tentang diri dia. Allah kata wa tu maksudnya dan. Dan apa? Huwa, dialah. Dialah tu siapa? Dialah itulah yang Allah Ta'ala yang memiliki kuasa pemerintah di tangannya tu. Allah Ta'ala tu bukan saja dia memiliki kuasa pemerintah di tangannya, dia itu jugalah ala kulli syai'in, di atas setiap sesuatu. Di atas setiap sesuatu qadir. Allah Ta'ala ni dia maha berkuasa. Okay. Kalau kita baca terjemahan, insya-Allah boleh fahamkan. Tapi malam ni kita akan perincikan 3 perkara ni. Okay. Yang pertama, Allah Ta'ala telah memuji dirinya yang dia tu maha berkat. Apa tu maha berkat? Sekejap lagi kita akan ceritakan. Selama ni kita duk tahu berkat. Kalau kita tanya, siapa yang beri berkat tu? Jawapannya adalah Allah. Macam mana kita tahu Allah Ta'ala ni sumber keberkatan? Kita boleh rujuk ayat pertama. Tabaraka. Allah tu maha berkat. Nanti malam ni, insya-Allah kita akan ulas apa tu makna berkat.
Ramai orang cari berkat. Berkat. Tetapi kita terlupa untuk mengingati sumber berkat tu dari siapa. Suratul Mulk dia memulakan, Allah Ta'ala terangkan kepada kita, Allah kenalkan kepada kita yang selama ni korang cari keberkatan tu ianya ada pada Allah. Itulah tabarakah. Okay. Allah Ta'ala ni disebut kekuasaan pemerintahan turun tangannya. Kita faham maksud ayat ni secara ringkas, kita faham. Lepas tu yang kedua, Allah tu atas setiap sesuatu tu dialah yang berkuasa. Kita faham dua maklumat. Jadi malam ni kita nak belajar cara macam mana. Malam ni kita akan belajar apa makna maha berkat. Sebab kalau kita tak kupas maklumat ni, mungkin orang hafal suratul Mulk ni dia terlupa nak faham berkat dekat sini. Tabarakah. Kalau upas berkat saja, ya Allah, kita perlukan beberapa siri tajuk tentang berkat saja. Tapi tak apa. Kita ambil pertengahan saja. Lepas tu kita nak kupas Al-Mulk. Lepas tu kita nak buat kupasan tentang ciri yang kedua. So malam ni kita akan belajar 3 sebenarnya. Kita akan belajar pertama tentang Allah tu maha berkat. Yang kedua kita nak ceritakan tentang kuasa pemerintahan. Dan sangat sesuai. Memang Allah Ta'ala telah aturkan ayat kita akan belajar. Dengan kita sekarang tengah orang duk kejar siapa nak perintah, siapa nak memerintah kan. Betul tak kan? Sekarang ni berkejar. Siapa nak menguasai negara? Siapa jadi PM? Siapa? Tetapi kalau dia baca Al-Mulk, kan, suratul Mulk ni, dia bukan sekadar nak cerita tentang Malaysia ni, alah, di bawah tangan Allah je. Sebenarnya suratul Mulk dia bawa luas satu dunia. Nanti kita akan belajar. Lepas tu ketiga, kita nak ulas tentang Allah tu dia maha berkuasa. Yang kita duk alami pandemik ni, kan, yang 22,000 ni kan statistik kan, kita tahu kan. Sebenarnya dia berada pada ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selama ni kita perasan tak perkataan qadir tu? Allah tu maha berkuasa, sebenarnya dia ada kaitan dengan takdir. Nanti saya akan tunjuk pada nota hujung. Kalau sempatlah, insyaAllah. Kalau sempat habis di ayat pertama ni, malam ni kita akan mengetahui. Dengan sebenar-benarnya akan tambah lagi keyakinan kepada kita bahawasanya yang boleh hilangkan COVID-19 ini adalah Allah. Yang Allah tu mengatakan diri dia wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kerana perkataan qadir dia dekat dengan perkataan qadar. Kan takdir. Kita akan kupas pada ayat-ayat yang di hujung. Jadi ayat pertama ni kalau faham pun sebenarnya dia sudah memberikan makna yang sangat besar. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 semuanya pergi menjelaskan ayat 1. Itu fungsi ayat pertama. Ayat 2 insya-Allah kita cuba sasarkan pada minggu depan, kita akan masuk pada ayat yang kedua. Kita pergi kepada tabarakah ya. Tuan-tuan jangan risau tentang nak salin nota. Sebab lebih kurang 80% maklumat saya nak sampaikan semua adalah nota. InsyaAllah. Perkataan tabarakah. Sebenarnya dia berasaskan kepada pola kata wazan tafa'ala. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, tabarakah daripada tafa'ala yang makna dia apa? Kalau tabarakah diulas oleh Al-Imam Qurtubi. Al-Imam Qurtubi kata apa makna tabarakah? Tabarakah ni maknanya keberkahan yang banyak dan melimpah-limpah. Kenapa? Kerana dia menggunakan wadan tafa'ala. Tafa'ala ni dia membawa makna al-mubalaghah, bersangatan. Jadi kalau tuan-tuan sebut ya tabarakah ni, kalau orang faham, dia akan dapat kenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mulakan ayat pertama, Tuhan kata, aku ni Tuhan yang maha berkat, yang memberikan keberkatan yang
banyak dan melimpah-limpah, kata Allah. Itulah perkataan tabarak. Dan kita baca ayat setiap malam. Tabarakalladzi biyadihil mulk, sudah terpapar dalam pemikiran kita selama ini kan. Keberkahan Allah Ta'ala kata dia ni mempunyai berkatnya yang banyak dan melimpah-limpah. Okey, jelas untuk tabarakah? Okey, tabarakah maha berkat tadi, berkat yang macam ni? Yang banyak dan melimpah-limpah. Okey, untuk lebih faham lagi, maknanya tabarakah ni dia dikaitkan tentang Allah. Okey, saya tunjukkan maklumat berikutnya. Jom. Okey, sebelum kita pergi kepada makna, saya tunjukkan tentang dekat sini. Okey, dalam Quran, dia dipanggil kaedah tematik. Kita nak cari perkataan berkat saja, berkat kan. Pasal kita belajar pasal tabarakah. Okey, dalam Quran, kalau kita nak cari cerita tentang berkat, dia berasal pada perkataan huruf barakah lah. Orang Melayu, dia guna perkataan berkat kan? Daripada barakah, berkat. Okey. Kalau kita nak belajar tentang macam mana Allah kupas tentang berkat dalam Quran ni, okey, tuan-tuan cari maklumat ini. Okey, dalam Quran ada lebih kurang dalam 9 siang, iaitu ada 9 lafaz Allah Ta'ala nak sebut tentang berkat. Nombor 1, kadang-kadang Allah guna perkataan barakah. Ini sekali je Allah sebut dalam Quran. Nombor 2, Allah guna perkataan barakna. Ada 6 kali. Dan kadang-kadang Allah guna tabaraka, ada 9 kali. Kejap lagi saya akan tunjuk 9 kali itu dalam surah apa. Satu dalam surah apa? Al-Mulk. Okay, tabaraka. Kadang-kadang Allah guna perkataan barakat. Ada 2 kali. Dan kadang-kadang Allah guna perkataan barakatuhu. Ada 1 kali. Kadang-kadang Allah guna mubarakun. Ada 4 kali. Kalau kita baca dalam Quran, mubarakun ni semua dikaitkan dengan Quran. Quran tu apa? Mubarak, 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 mubarak. Okey. Kalau tuan-tuan nak dapat berkat yang paling berkat sekali adalah Quran. Sebab apa? Sebab apabila Allah sebut tentang Quran dalam Quran, Allah kata Quran tu mubarak, 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 mubarak. Okey. Ada 4 kali. Lepas tu ada 1 kali Allah guna perkataan burika. Dan ada 4 kali Allah guna perkataan mubarakatun. Dan ada 4 kali Allah guna perkataan mubarakan. So ada 9 lafaz. Dalam Quran nak belajar pasal berkat saja. Kan? Lepas tu kita belajar al-mulk ni, kadang-kadang kita, yalah, tak nampak yang berkat tu. Sebab tadi ulas tabarakah. Rupanya pada ayat al-mulk ni, dia mulakan dengan Allah mengisytiharkan dialah sumber kepada keberkatan. Boleh jumpa, kita boleh gunakan kaedah ni dalam Quran lah. Cuma dalam Al-Mulk, saya tak kupas tentang berkat dalam Quran tu macam mana. Sebab sebenarnya modul ni kita dah buat tahun ni juga saja. Saya ada nota khas pasal berkat saja. Okay, kita tak nak perincikan, cuma kita nak ambil maklum pada ayat yang pertama, kita jangan lupa Allah Ta'ala tu dia maha tabarakah. Dia adalah maha berkat Allah Ta'ala. Okey. Perkataan tabarakah ni, kalau kita cari dalam Quran, ada 9 tadi kan? Ini surah-surah dia. Tak apa, semua tu ada nota dah. Okey. Kalau saya tersilap nama surah, nombor surah dan nombor ayat, tolong kata. Okey. Contohnya dalam Al-A'raf. Kita baca dalam dalam surah Al-A'raf ada pada ayat nombor 54. Kalau nak cari muka surat dia, muka surat 157, Al-Mu'minun ayat 14, muka surat 342. Carilah muka surat berapa. Nanti ada nota tu, letakkan muka surat berapa. Lepas tu cuba cari pada 8 tempat selain Al-Mulk, cari maklumat ketika Allah sebut tabarakah tu, Allah Ta'ala sebut tabarak. Selepas perkataan tabarakah, Allah sebut apa lepas dia?
Kalau macam Al-Mulk Allah kata, lepas perkataan tabaraka Allah kata allazi biyadihil mulk. Kalau buka Al-A'raf Allah sebut tabaraka apa. Okey, kalau saya tunjuk contoh, kalau siapa buka surah Al-A'raf ayat 54, buka surah 157, dia akan jumpa Allah Taala kata tabarakallahu rabbul alamin. Bahagia berkat Allah Rabb sekalian alam. Belajar buka Al-Mu'minun, Al-Furqan. Al-Furqan ada 3 tempat. Okey, tengok Al-Furqan ada 3 tempat Ayat 1, 10 dan 61. Okey tuan-tuan. Al-Furqan ni cerita pasal apa ni? Al-Furqan surah pasal apa? Siapa dah mengikuti kelas nama-nama surah, kita dah belajar dah Al-Furqan ni. Al-Furqan ni sebenarnya nama surah Al-Furqan tentang apa? Al-Furqan adalah tentang Quran. Tengok. Perkataan tabaraka paling banyak disebut dalam suratul Furqan. Surah Furqan cerita pasal Quran. Kenapa? Tentu ada kaitan dengan keberkatan Al-Quran. Okay, cari kat sini. Lepas tu surah Ghafir, surah Zuhruf dan surah Rahman. Okay, sekarang kita pergi kepada apa makna berkat. Apa makna berkat? Orang dia sebut berkat. Kalau kita baca tafsiran Qurtubi, Al-Qurtubi dia tak sebut berkat tu apa. Cuma Al-Imam Qurtubi bagi tahu perkataan tabaraka tu menunjukkan keberkatan yang ada pada Allah ni kalau Allah Ta'ala beri, dia banyak dan melimpah-limpah. Okay, cuma isunya apa makna barakah tu. Okay, kita belajar malam insyaAllah. Okay, yang pertama. Perkataan barakah yang diberikan maklumat oleh para ulama, perkataan barakah ni dia bermakna kathratul khairi. Okay, kebaikan yang banyak. Okay, ingat, perkataan barakah dia mesti dikaitkan dengan kebaikan. Kebaikan ni maksudnya manfaat, faedah, kurniaan, kebaikan. Okey, dia kebaikan. Tetapi apabila sebut berkat, berkat tu bukan sikit, tetapi kathratul khair yang banyak. Lepas tu berkat tu wadiyadatuhu, dia berkembang. Dia bertambah-tambah berkat tu. Bukan contohnya kita benda apa yang berkat? Kita kata air zam-zam tu berkat, kita katakan. Okey, sumber air zam-zam tu jadi berkat adalah Allah. Kerana Allah tu adalah tabaraka. Tapi berkatnya air zam-zam tu bukan satu, tapi banyak. Dan dia boleh berganda-ganda banyak. Sebab makna berkat tu adalah kebaikan yang banyak dan dia berkembang. Dia boleh bertambah-tambah. Itu makna pertama. Makna kedua, perkataan berkat ini, maknanya adalah subutul khair. Kebaikan juga, tapi kebaikan tu sentiasa ada. Dia tak hilang. Dia sentiasa ada. Wadawamu, dan dia berterusan. Contoh macam air zam-zam kan. Air zam-zam, sekarang ni ada berkat tak? Kena tak ada berkat tak? Jawapannya ada berkat. Sejak daripada mula-mula Allah jadikan air zam-zam, ditemui oleh maknya kepada Nabi Allah Ismail, kan? Yang Nabi Ismail itu kita tahu cerita dia daripada dulu sampailah sekarang, sampai akan datang. Siapa minum air zam-zam itu ada berkatnya. Berkat apa? Dia akan dapat kebaikan yang banyak, dan kebaikan itu dia tetap dan berterusan sampai ke anak cucu cicit yang akan datang. Selagi air zam-zam itu ada, dia ada keberkatan, kebaikan. Okey, jadi kita faham ya, dua pengertian berkat. Tadi kalau sebut berkat, dah dapat tahu dah. Berkat adalah kebaikan. Kebaikan yang mana? Pertama, dia banyak. Yang kedua, dia tetap, dia tak hilang, dia berterusan. Kita kuatkan lagi pengertian yang kedua ni. Okay, saya nukilkan apa yang dikata oleh
Al-Gharib Al-Asfahani dalam Mufradat. Okey, kita tunjuk gambar ni supaya kita boleh cari buku-buku ni. Okey. Al-Imam Al-Gharib Al-Asfahani, beliau mengatakan berkat tu apa? Dia kata berkat tu adalah subutul khairi al-ilahi fi syai'in. Dia kata keberkat itu adalah kebaikan Allah. Ilahi itu kebaikan Allah yang tetap pada sesuatu. Okay. Jadi kalau sebut berkat, ada kebaikan, manfaat, faedah. Itulah berkat. Okay. Kita jelaskan, faham Okey, itu dia panggil berkat. Okay. Kemudian, kita tengok contoh. Kita tengok contoh satu ayat yang Allah Ta'ala kata ia berkat. Okay. Kalau kita tengok dalam surah, ada Imran ayat 96, muka surat 62 ayat ni. Jumpa tak perkataan berkat dekat sini? Perkataan mubarakat. Kita jumpa perkataan mubarakat. Ya Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakat wa hudan lil alamin. Allah kata, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan oleh manusia ialah Baitullah yang di Bakkah. Bakkah ni nama lain bagi Mekah. Ya Allah kata rumah tu maknanya Kaabah. Kaabah tu yang ada di Mekah tu kata Allah, dia tu apa? Mubarakan. Yang diberkati. Kaabah yang ada di Mekah tu dia yang diberkati. Okay, saya minta tuan-tuan ambil dua pengertian yang telah kita kongsikan tadi berkat tadi tu. Kalau dikaitkan Mekah tu berkat, ada berkat dia. Kaabah tu ada berkat dia. So nak faham macam mana? Ambil dua definisi tadi. Maknanya kalau kita kata Kaabah tu berkat, maknanya Kaabah tu, rumah Allah Ta'ala, Baitullah tu, dia ada kebaikan yang banyak. Okey. Kalau Kaabah tu Allah berkati, maknanya Kaabah tu dia ada kebaikan yang tetap berterusan. Okay, kita dapat dua definisi tadi. Tapi kita mungkin masih tertanya-tanya lagi. Apa kebaikan yang banyak pada Kaabah tu? Apa kebaikan yang tetap pada Kaabah tu? Kan? Contoh, air Zam-Zam berkat. Maknanya air Zam-Zam tu ada kebaikan yang banyak. Kebaikan apa? Di sini kita perlu kepada perincian dia. Okay, kita lihat. Apa tafsiran yang dibuat oleh Al-Imam Al-Qurtubi? Okay, kenapa disebut Kaabah tu berkat? Kenapa Mekah tu dipanggil berkat? Qurtubi kata apa? Imam Qurtubi kata, ja'alahu mubarakan li tadha'ufil amali fihi fal barakatu kathratul khair. Imam Qurtubi dia menjelaskan kepada kita kenapa Mekah tu dijadikan tempat yang Allah berkati. Kalau kita ambil definisi tadi, Mekah tu tempat yang kebaikan yang banyak. Siapa nak dapat kebaikan yang banyak, dia ada dekat Mekah. Kebaikan itu sentiasa akan ada. Walaupun kita tak pergi Mekah, kan? Tapi kebaikan itu tetap diwujud, tetap dia ada. Sampailah bila-bila. Okey, apa berkat di Mekah tu? Maka Imam Qurtubi kata apa? Dijadikan Mekah itu sebagai tempat yang diberkati kerana apa? Inilah maklumat dia. Apa kebaikan yang banyak tu? Rupa-rupanya berkat dekat situ ada pahala. Tapi ingat berkat tadi sikit ke banyak? Banyak. Pahala yang macam mana? Pahala yang dilipat gandakan. Jadi kalau orang tanya, apa makna Mekah itu diberkati? Kita pun ingat pengertian tadi. Berkat ni kebaikan yang banyak. Maknanya apa? Mekah ni kebaikan yang banyak yang kita boleh dapat adalah pada pahala yang berlipat ganda. Itulah berkat yang banyak. Sebab itu
sembahyang di Masjidil Haram sama tak sembahyang dekat Masjid Negara? Tak sama. Kenapa? Kerana Masjidil Haram berada di Mekah tu dia diberkati. Malaysia, Allah tak kata diberkati. Kalau Malaysia tu diberkati, maknanya amal yang dibuat di Malaysia tu banyak kelebihan dia. Tapi kerana Mekah ni Allah isytiharkan dia adalah diberkati, maknanya ada kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak tu maksudnya apa? Kalau kita buat amal ibadat, kita akan dapat pahala yang berlipat ganda. Sebab tu Al-Qurtubi kata apa? Kerana apa dilipat ganda pahala kat situ? Dia kata fal barakatu kathratul khairi. Kerana berkat itu adalah kebaikan yang banyak. Okey, ini sekadar maklumat untuk menerangkan apa itu dipanggil berkat. Jadi lepas ni kalau sebut berkat, dah ingat dah. Sebab itu hati-hati. Kadang-kadang kadang-kadang pada isu berkat ni boleh jatuh kepada kesyirikan. Contoh, kalau orang kata, ustaz ni ada berkat lah. Kan? Maksudnya apa berkat tu? Ustaz ni ada kebaikan. Kita kata alim ulama ni berkat. Kena hati-hati. Apa makna kata alim ulama ni ada berkat? Kawan dengan dia berkat. Kawan dengan dia berkat. Kita kena tengok. Apa makna berkat tadi? Jika kita menganggap ulama itu dia boleh bagi kebaikan kepada kita, jatuh syirik. Kita faham kat situ. Dia bagi syirik dalam keberkatan. Tapi kita kena faham, berkat tu dari sudut apa? Kita faham kat situ. Sebab tu kita nak belajar tabaraka. Allah tu maha berkat. Okay, kena faham ya? Okey. Jadi itu tentang berkat. Jadi kesimpulan dia adalah berkat tu apa? Dia adalah kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Yang banyak. Dan dia berkekalan. Okey. Lepas tu berkat tu pula, berkatnya ruang lingkup dia di mana? Kadang-kadang berkat tu kita boleh dapat manfaatnya di dunia dan kadang-kadang berkat tu bawa manfaatnya di hari akhirat. Okey, kalau orang kata Quran ni diberkati, Quran tu berkat. Okey, macam mana tuan boleh faham Quran tu berkat? Berkat di situ berkat apa? Adakah dengan kita cium Quran tu, kita berkat Quran tu hanya pada cium? Tu maksudnya berkat apa? Maknanya Quran diberkati, maknanya Quran tu ada kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak tu maksudnya apa? Ada banyak manfaat daripada Quran itu. Antaranya apa? Manfaat untuk syifa, untuk ubat. Itu berkat Quran. Dan Quran ni berkat dia sampai di hari akhirat. Berkat macam mana? Dia akan bagi syafaat kepada kita macam al-mul. Dia akan membela kita, dia akan minta keampunan kepada Allah. Itulah berkat Quran. Itu kita kata, berkat ini kadang-kadang manfaatnya di dunia. Kadang-kadang manfaatnya di hari akhirat. Kadang-kadang ada dua-dua. Itulah berkat. Berkat Quran, kita boleh dapat manfaatnya di dunia. Berkat Quran juga ada dapat manfaatnya di hari akhirat. Jadi cerita tentang berkat. Okey. Isu utamanya adalah, kita kena pegang sampai bila-bila. Kita nak patah balik pada ayat ni. Siapakah yang telah memberkati Quran? Jawapannya adalah Allah. Siapakah yang memberkati bumi Mekah? Jawapannya adalah Allah. Jelas Okey. Siapakah yang memberikan keberkatan kepada air Zam-Zam? Contoh, jawapannya adalah Allah. Jadi hujungnya apabila sebut tentang berkat, tidak ada mana-mana makhluk yang memiliki berkat, melainkan keberkatan itu dia bersumber dari Allah. Jadi kalau nak tahu Allah ni sumber berkat, inilah yang ada pada makna tabaraka
tabaraka yang kita sebut sebanyak 9 kali tadi. Jadi apabila kita baca ayat pertama, pegang sampai bila-bila. Yang boleh bagi berkat, yang boleh bagi kebaikan, ianya sumbernya adalah Allah. Itu penting belajar ilmu. Jangan kita baca ilmu tiap-tiap malam, tetapi kita meyakini orang tu ada berkat, benda tu ada berkat, sehingga dia tidak menyandarkan berkat tu sebenarnya punca dari Allah. Tetap ilmu tu tak boleh tolong untuk azab kubur. Tak akan dapat bagi syafaat di akhirat. Kenapa? Kerana kita telah ada kesyirikan pada menyandarkan berkat tu. Ni hati-hati tuan-tuan. Kita tak sedar ada syirik berlaku pada menisbahkan keberkatan. Contoh kita kata, air yang kita minum ni ada berkat. Oh, air ni boleh bagi kebaikan. Kita jangan lupa menyandarkan air itu air apa sekalipun. Kan? Sekalipun dah air zam-zam tu dia tak boleh bagi kebaikan apa-apa. Yang boleh kebaikan itu adalah Allah. Itulah makna tabarakah. Kalau kita buka 9 tempat perkataan tabarakah, semuanya merujuk kepada Allah. Tapi kalau sebut tabarakah tadi itu berkat dia macam mana? Berkat macam mana kata Al-Imam Ibnu Qurtubi tadi? Berkahan yang banyak dan berlimpah-limpah. Jadi alhamdulillah malam ni kita belajar tentang barakah. Pada ayat yang pertama kita belajar dalam perkataan tabarakah. Selesailah tentang maha berkat. Minta maaf agak panjang tetapi ia penting. Mungkin ada di kalangan kita yang dia tak perasan pada ayat pertama ilmu cerita pasal barakah. Biasa tak orang dengar belajar ilmu cerita pasal barakah? Jadi kita kena tambah nilai. Dalam ilmu ni Allah mulakan dengan Allah menyebut dia maha berkat. Okey, kalau tuan-tuan saya ada nota penuh tentang berkat ni. Cuma rakaman ni tak tahu entah ke mana. Okay, tapi tak apa, insyaAllah nanti kalau ada saya kongsikan. So kita selesai dalam maha berkat ya. Okay. Kita dah selesai dalam maksud maha berkat. Okay. Alhamdulillah. Lepas ni ingat ya, sumber bagi segala keberkatan tu dia ada pada Allah. Okay. Okay. Kita nak pergi kepada maklumat yang betul. Okay. Kita nak bincang yang ni. Alladhi biyadihi. Kita dulu. Nampak berikutnya. Ayat yang tabarakah tadi, okay, Al-Imam Ibnu Katsir. Okay, Al-Imam Ibnu Katsir, kalau siapa ada terjemahan tafsir Ibnu Katsir, saya tunjukkan gambar ni. Yang warna hijau ni, Pustaka Imam Syafi'i ini paling terbaik buat terjemahan. Bagi tafsir Ibnu Katsir, dia agak tersusun terjemahan dia, layout dia pun bagus. Okay. Kalau kita lihat pada ayat tabarakah tadi, Al-Imam Ibnu Katsir dia kata, kenapa Allah mulakan dengan tabarakah? Kata Ibnu Katsir, yumajjidullahu ta'ala nafsahul karimata wa yukhbiru annahu biyadihi al-mulku. Kata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala sebenarnya dekat tabarakah tu secara tak langsung sebenarnya Allah Ta'ala telah memuji dirinya yang mulia. Yumajjidu ta'ala nafsahul karimah. Kita tak jumpa perkataan segala puji. Kita tak jumpa perkataan segala puji. Tetapi pada perkataan tabarakah tadi itu, sebenarnya kata Al-Imam Ibnu Katsir, dia sudah melambangkan, menampakkan bahawa Allah Ta'ala itu sebenarnya dia layak dipuji. Allah Ta'ala itu memuji diri. Kan dah beza cara kita memahami tabarakah. Kan? Kalau apabila Allah Ta'ala kata dia tu keberkatan dia melimpah-limpah banyak, secara tak langsung Allah Ta'ala nak suruh kita buat apa? Allah Ta'ala nak beritahu apa dekat situ? Kan? Contoh kalau kita kata, kalau kita dengar orang tu pemurah lah. So orang akan puji dia tu pemurah. Tetapi Allah Ta'ala yang mengatakan keberkahan dia banyak dia berlimpah-limpah, secara tak langsung sebenarnya Allah Ta'ala nak menyebutkan tentang diri dia itu
layak untuk diberikan puji-pujian. Sebab tu tabaraka membawa makna Allah Ta'ala juga memuji dirinya yang mulia. Tabarak. Lepas ni guna perkataan tabaraka ni kita dah dapat maklum. Kita dapat macam kita dapat penghayatan yang lebih. Pada perkataan tabaraka, maha berkat dikaitkan juga dengan pujian kepada Allah. Ini ulasan Al-Imam Ibnu Katsir. Okay. Sekarang kita lihat pada perkataan alladhi biyadihil mulku. Okey. Saya terjemahkan ikut perkata supaya lebih mudah untuk tadabbur. Tengok di sini. Dan kita kan belajar ayat alladhi biyadihil mulku, yang di tangannya ada kuasa pemerintahan. Okay, kita nak ulas dulu apa makna yang di tangannya. Kenapa Allah kata bahasa yang di tangannya? Maknanya apa? Okay. Kita lihat apa ulasan Dr. Wabah Zuhaili dulu dalam Tafsir Al-Munir ini pada jilid yang ke-15. Okay, kalau siapa-siapa beli Tafsir Al-Munir, semua sekali kalau tengok gambar yang saya paparkan ni, kalau siapa beli yang memang edisi macam ni, dia ada 15 jilid. Okay. Kalau kita buka daripada jilid yang ke-15, kalau pada yang terjemah lah, kita akan tengok apa makna biyadihi. Dr. Wabah Az-Zuhaili rahimahullah, ketika mana dia ulas suratul Mulk, dia kata kalimah biyadihi, iaitu di tangannya. Kata Dr. Wabah, kita kena mengimani makna tangan tu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya kita serahkan kepada Allah. Apa Allah maksud dengan di tangannya? Sebab kalau kita faham tanganlah kan? Kan? Jadi, apa makna tangan yad dekat situ, tangan dekat situ? Kata Dr. Wabah Zuhaili, kita mengimani hanya Allah je yang tahu maksud sebenarnya apa. Kat situ je. Kata Dr. Wabah Zuhaili. Lepas tu Dr. Wabah ulas lagi. Dia kata, dari sudut makna zahir dari ayat ini, kenapa Allah kata di tangannya itu adalah nak menjelaskan kekuasaannya. Maksudnya di tangannya itu, kata Dr. Wabah Zuhaili, nak menunjukkan kepada erti Allah tu dia berkuasa. Allah tu dia menguasai. Di tangannya tu Allah Ta'ala tu dia menguasai. Seperti mana kita selalu sebutkan, jodoh ni di tangan Allah. Jodoh ni di tangan Allah. Apa maksud sebut di tangan Allah tu? Maknanya jodoh ni di bawah kekuasaan Allah. Jadi Allah kata, yang di tangannya Al-Mulk tu, kata Dr. Wabah, Allah nak menjelaskan tentang kekuasaannya. Dia menguasai Al-Mulk tadi tu. Okay. Untuk lebih faham lagi, kita baca satu lagi. Ulasan oleh Tafsir Al-Misbah. Kalau dalam suratul Mulk, dia ada 15 jilid, dia ada 15 jilid daripada jilid ke-14. Okey, kita baca ulasan Pak Qursyihab. Sangat menarik ulasan ini. Okey. Kenapa Allah kata di tangan? Okey, macam kita katakan, alah, dalam tangan kita je tu. Kita kan selalu sebut kan, bahasa kita. Alah, dalam tangan aku je tu. Kita katakan, Allah Ta'ala kalau masuk di tangannya tu, sebenarnya membawa makna apa? Okay, sebenarnya dalam arti kata luasnya apa? Okay, Pak Qursyihab dia ulas. Pada jilid ke-14 dia kata macam ni. Dia kata, kalimah biyadihi diambil daripada kalimah yadun. Yadun tu tangan lah, bererti tangan. Yang apabila dinisbahkan kepada Allah, ia bermakna kekuasaan. Ini sama macam Dr. Wabah ulas tadi tu. Kita faham? Okey. Kata ini digunakan di sini. Maksudnya pada ayat 1 tu, Pak Qursyihab dia kata apa? Untuk menggambarkan. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita cakupan kuasanya. Ini saya memang ambil sebiji-sebiji dia tulis. Kalau dalam penulisan ilmiah, dia panggil plagiat. Sebab kita ambil sebiji kalimah tersebut, kita tak tukar daripada rujukan. Tapi untuk mengajar ni, saya
ambillah, bukan untuk tujuan penulisan ilmiah. Okey, Pak Kursyab kata, kenapa Allah kata yang di tangannya tu sebenarnya nak mau buat maksud apa? Untuk menggambarkan cakupan kuasanya. Maknanya Dr. Pak Kursyab kata apa? Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita, dia punya luasnya kuasa dia tu. Dia punya ruang lingkup kekuasaan Allah Ta'ala ni terhadap sesuatu. Okay, maksudnya kenapa dia kata yang di tangannya kekuasaan, maknanya Allah tak nak bagi tahu segala kekuasaan ni di tangan Allah. Maknanya nak menunjukkan kepada apa? Nak menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala ni dia menguasai segala sesuatu pemerintahan tu. Sekaligus adalah untuk memberitahu pengendaliannya atas segala sesuatu. Maksud dia apa? Macam maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kan, kalau bumi ni kalau kita pegang kan kalau kita pegang peta kan, kita pegang peta letak kat tangan kita, seolah dunia tu berada di tangan kita. Tengok gelup kan letak kat tangan kita, so kita kata dunia ni di bawah tangan kita. Contoh kan, kita faham macam tu. Jadi kata Pak Kursyab, Allah Ta'ala sebut macam ni, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa, dan Allah Ta'ala bagi tahu bahawa segala kekuasaan kan, dia di bawah kendalian Allah. Allah yang jaga, Allah yang pelihara, Allah yang aturkan. Tidak ada mana-mana yang terkeluar di bawah kawalan Allah, seliaan Allah. Tak ada. Itu yang Dr. Pak Kursyab dia nak kata. Lepas tu dia kata kerana tangan dalam penggunaan manusia digunakan untuk mengelola dan mengendalikan sesuatu yang digenggam. Okey. Jelas tak makna dia? Kenapa Allah kata alladhi biyadihil mulku? Ini cara nak tadabbur, nak bagi lagi kukuh. Okey, faham? Jelas tentang kenapa masuk alladhi biyadihil mulku? Ada siapa yang tak faham tak? Kenapa Allah guna kata yang di tangannya kekuasaan? Nak menunjukkan bahawa apa? Nak menunjukkan bahawa tidak ada mana-mana pemerintahan, kerajaan, melainkan ia di bawah kendalian Allah, di bawah kekuasaan Allah, di bawah jagaan Allah. Seperti Malaysia ni kan, ia di bawah jagaan Allah. Dunia ni di bawah jagaan Allah. Nak kata di bawah jagaan Allah tu lah digambarkan yang kata yang di tangannya. Okey, harap jelas tentang maklumat ni. Okey, sekarang kita nak pergi kepada apa makna biyadihil mulku, apa makna al-mulku, apa makna pemerintahan dekat sini, al-mulku. Okey, boleh ya, kita boleh teruskan lagi, harap-harap boleh kita jelaskan lagi. Okey, kita tak perlu terkejar-kejar, kita nak habis. Okey, kita teruskan dengan kita nak tahu. Okey, sekarang kita tahu tidak ada mana-mana pemerintahan, kerajaan yang tidak berada di tangan Allah. Itu kita faham tadi. Sekarang kita nak kuatkan lagi iman kita. Kita nak tingkatkan lagi keyakinan kita ni. Mari kita lihat sejauh mana kekuasaan, kerajaan, pemerintahan yang ada ni, Allah Ta'ala ni dia boleh menguasai, dia boleh jaga, dia boleh atur, dia boleh kendalikan sejauh mana. Jadi kita nak kupas pada perbahasan ini untuk kita kukuhkan lagi maklumat. Okey, untuk kita tambah lagi penghayatan dia. Okey. Jadi dalam tafsiran Qurtubi, Al-Imam Qurtubi ketika dia menjelaskan ayat mulku di sini, yang di tangannya maksudnya Allah menguasai pemerintahan ni, pemerintahan tu macam mana? Kata Imam Qurtubi, dia kata ai mulkus samawati wal ardi fid dunya wal akhirah. Qurtubi kata mulku ni dia kata pemerintahan kerajaan Allah Ta'ala tu nak tahu
ada di kerajaan Allah di langit, kerajaan di bumi, sama ada dekat dunia ataupun hari akhirat. Maksudnya Qurtubi ni ketika dijelaskan ayat ni, dia nak bagi tahu Allah Ta'ala ni dia menguasai kerajaan, sebutlah kerajaan mana sekalipun, sama ada kerajaan itu di bumi, sama ada kerajaan itu di langit, sama ada kerajaan itu ketika dunia ni masih wujud, ataupun ketika dunia ni dah tak ada dah, datanglah hari akhirat. Semuanya di bawah apa? Di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Maknanya Qurtubi ni nak kata, di langit ni, apa saja yang berlaku di langit ni, dia adalah di bawah kekuasaan Allah. Allah yang jaga. Di bumi, Allah yang jaga. Dekat dunia, Allah yang jaga dia. Di akhir, Allah juga yang jaga dia. Okey, ini pentafsiran suara saya tak dengar. Suara saya tak dengar. Dengar tak? Okey je Ustaz. Okey. Okey, jelas kat sini. Okey. Faham ya apa makna al-mulku kat sini? Ini perincian dia. Okey, untuk mengukuhkan lagi maklumat ini, kita akan melihat keseluruhan ayat Quran yang ada menggunakan perkataan mulku dengan ataupun al-mulk. Okey. Jadi macam ni. Untuk kita fahamkan ulasan Qurtubi ni, tentang sekarang kita nak kukuhkan lagi sejauh mana kerajaan Allah Ta'ala kan, sejauh mana Allah Ta'ala ni dia menguasai dia kerajaan dia, seluas mana kerajaan dia. Okey, cara dia dengan kita mengumpulkan semua ayat yang ada menggunakan kalimah mulku ataupun al-mulku. Mulkun ataupun al-mulku. Okay. Ni kita menggunakan kaedah, dia panggil dalam bentuk tema al-mulku. Okay. Kita kena belajar maklumat ni, supaya apabila kita baca tabarakalladzi biyadihil mulk, kita dah boleh ingat mulku Allah Ta'ala tu sejauh mana, seluas mana, sedalam mana. Kita kena cari pada perbahasan mulku tu di mana. Okey, kalau cari perkataan mulku ataupun al-mulku, kerajaan atau pemerintah ni dalam Quran tu tak jumpa sebanyak 42 kali di dalam Quran. Okey, jangan bimbang. Dalam nota tu sudah senaraikan 42 kali tu. Nanti akan jumpa. Okey. Sekarang kita nak perincikan lagi. Okey. Dalam Quran ada 42 kali perkataan mulku. Ada 42 kali perkataan menunjukkan kerajaan ataupun pemerintahan. Okey, 42 kali ni kalau diperincikan lagi dia terbahagi kepada dua. Dua ni maksudnya kadang-kadang perkataan mulku yang Allah gunakan dalam Quran dia merujuk kepada kekuasaan Allah. Memang merujuk terus kepada Allah. Tapi kadang-kadang perkataan mulku dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala nak merujuk kepada kuasa pemerintahan kerajaan yang ada pada manusia. Kita jelas. Kita tahu dua pembahagian ni. Okey, malam ni jom kita lihat tentang kerajaan-kerajaan yang ada Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Okay. Cuma waktu tu saya kena tengok juga, kita perlahan kita baca. Okey. Kalau kita tengok di nota yang saya paparkan ni, okey, kita jumpa ada 15 surah. Kan? Tapi bukan 15 surah, ada juga surah yang lain, tidak lagi. Okey. Kalau kita tengok dekat surah Al-Baqarah saja, kita akan jumpa perkataan mulku itu Allah sebut ada pada ayat 102, 247, ada dua kali, ayat 251, 258. Ayat ini maksudnya kita akan belajar al-mulku. Untuk faham ayat satu mulku dalam surah Al-Mulk, kita kena gunakan ayat-ayat lain yang ada dalam Quran menjelaskan tentang al-mulku. Tuan faham ayat-ayat yang ada pada senarai ini,
tuan-tuan akan memahami kenapa Allah Ta'ala kata alladhi biyadihi. Okay. Secara tak langsung kita baca ayat lain. Okey. Kalau kita buka dalam surah Al-Imran, okey, kita tengok dalam nota tu jangan bimbang. Kat sini dia ada nama surah, nombor ayat dan nombor surah. Kalau kita tengok dalam surah Al-Imran, kita akan jumpa 3 kali Allah sebut perkataan mulku pada ayat 26. Termasuklah surah ke-12 Ghafir, kita akan jumpa Allah sebut 2 kali perkataan mulku ayat 16 sampai 29. Ni ayat dah. Okey, dalam nota ni kebanyakan saya dah senaraikan ayat ni. Kebanyakannya. Sebab kita nak gunakan ayat itu untuk menjelaskan sejauh mana kekuasaan Allah Ta'ala. Sehingga Allah mengatakan, Allah menggambarkan kekuasaan kerajaan ini berada di tangan. Okay, kita kena belajar. Okay. Dia ada ayat lain, tapi ayat lain tu nanti saya akan bagi kat sini. Okay, dia nanti ada lagi ayat lain, bukan 15 surah tadi saja. Dia ada kat sini. Ya. Dia tunjukkan nota cara nak faham dia baca. Okey, ni ada ayat lain. Nampak tak? Kalau yang 15 surah yang lain ni, kalau maksudnya 15 table yang satu lagi ni, dia sama juga mulku. Cuma ada bedanya, dia ada tajuk tu. Kerajaan Allah di langit dan di bumi. Dekat sini. Kerajaan Allah di langit dan di bumi. Ini senarai ayat. InsyaAllah tadi kita akan belajar. Kita akan gunakan ayat. Okey. Ayat-ayat ni sebenarnya menjelaskan lagi, dia menjelaskan kenapa Allah kata al-mulk itu alladhi biyadihi. Alladhi biyadihi, di tangannya, tak ada pada ayat-ayat lain melainkan pada surah Nur sahaja. Jadi ayat yang ni dia akan bantu kita. Okey, nampak ada dua table tu. Okey, kita pergi dulu yang table yang pertama, 15 pertama ni, kita tengok table ni dulu. Okey, kita tengok surah Al-Baqarah. Okey, tadi saya sebut kan, perkataan mulk dengan al-mulku dalam Quran ada dua. Kadang-kadang dia merujuk terus kepada Allah, kadang-kadang dia merujuk kepada kerajaan yang Allah bagi pada manusia. Okey, jom kita tengok ayat-ayat tersebut. Okey, kita baca ni dulu. Kita tengok dulu surah Al-Baqarah ayat 247. Ayat 247 ni pasal apa? Okey, kalau kita baca dekat ayat 247, okey, mudah je. Dalam nota tu, kalau mungkin kalau tuan print warna, tuan tak nampaklah warna kuning, warna hijau. Tapi dekat nota yang saya papar ni, saya kalau perkataan al-mulku, saya letakkan dia, saya telah highlightkan dia warna merah, lepas tu saya letakkan dia dengan color warna kuning pada ayat Quran tu. Jadi dekat ayat 247 juga ada perkataan al-mulku, al-mulku. Al-mulku bil mulki lah sama. Sebab dia ada huruf jar. Al-mulk, al-mulk. Ada berapa kali jumpa? 2 kali. Okey. Kalau kita baca dekat ayat 247 ni, Allah Ta'ala cerita, ni kerajaan siapa? Okey, ni sebenarnya dekat sini adalah kerajaan Talut. Talut. Ada nama Talut kat sini. Okey, qad ba'athallahu lakum Talut malika. Talut. Talut ni, jangan baca Talut. Talut. Talut ni, dia adalah tentera orang beriman. Lawan dengan Jalut. Jalut kita akan jumpa nanti pada ayat sebelah dia. 251. Jalut. Talut lawan dengan Jalut. Jalut ni jahat. Talut ni baik. Cuma Talut ni dia orang biasa je. Tetapi Allah Ta'ala telah lantik Talut, dia jadi raja. Dia orang biasa-biasa je. Tapi Allah Ta'ala yang telah melantik dia menjadi raja. Kamu kat sini kisah Bani Israel. Bani Israel ni sebenarnya apabila Nabi-Nabi mereka meninggal, mereka nak cari leader. Siapa yang patut jadi leader kita ni, yang akan memimpin mereka. Maka dalam cerita ni Allah lantik Talut sebagai raja. Tapi mereka menjawab, Bani Israel menjawab apa? Dia kata, macam mana dia boleh jadi raja? Macam mana dia dapat kuasa memerintah? Sedangkan kami lebih berhak daripada dia dengan kuasa pemerintahan itu. Maksudnya Bani Israel tak setuju Allah Ta'ala melantik Talut tu sebagai raja yang diberi kuasa.
Tetapi sebenar-benarnya memang dia patut pun sebab dia ada ilmu, Allah bagi dia kekuatan ketenteraan. Okey, ni saya tak mau cerita panjang lebar, cuma saya nak tunjukkan pada tentera perempuan di dalam Quran kalau jumpa perkataan al-mulku, kan kita sebut tadi, kan ini kisah dia sangat besar cerita dia nak menunjukkan bahawasanya walaupun Talut ni cerita dia hebat, tetapi kita jangan lupa perkataan ni. Perkataan ni apa? Perkataan dekat sini yang penting. Innallaha qad ba'atha lakum Talut. Allah telah melantik Talut. Maknanya walaupun kita jumpa Allah Taala cerita dalam Quran manusia ni diberikan kerajaan yang besar, jangan lupa ia adalah daripada Allah. Okay, kita Talut. Lepas tu Talut ni dalam tentera Talut ada satu lelaki namanya Nabi Daud. Ayat 251. Kalau tuan-tuan belajar kisah Nabi Daud ni cerita dia muncul pada kisah Talut. Rupa-rupanya Nabi Daud ni, kalau siapa belajar kisah Nabi Daud kan, kita tahu kan Nabi Daud dia boleh buat apa? Dia pandai gunakan besi kan. Dia boleh buat besi dalam bentuk apa sahaja. Okay, Nabi Allah Daud sebenarnya dia adalah tentera Talut. Dan Nabi Daud lah yang membunuh Jalut. Apabila dia berjaya bunuh Jalut, tengok dia dapat apa? Dia dapat apa? Al-Mulk. Mulk, dia dapat kuasa pemerintahan. Maksudnya dia jadi raja. Dia dapat satu kerajaan. Kerajaan tu dia dapat setelah mana? Setelah dia berjaya membunuh Jalut. Tapi jangan lupa, kerajaan itu siapa yang bagi? Allah Ta'ala kata, wa atahul mulku. Allah memberikan kepadanya. Okey. Daripada kisah Nabi Allah Daud. Nabi Daud ni anak dia nama siapa? Anaknya nama Nabi Sulaiman. Jom kita tengok Nabi Sulaiman pun dapat kerajaan. Buka pada ayat Al-Baqarah ayat 1202, kita akan jumpa perkataan mulk. Jumpa sekali lagi perkataan mulk kan? Ini cerita Nabi Allah Sulaiman. Pemerintahan Sulaiman, kerajaan Sulaiman. Saya tak perlu nak ulang panjang lebar sebab semua orang sedia maklum. Nabi Sulaiman ni luas mana kerajaan dia. Hebat Nabi Sulaiman ni. Macam mana kerajaan dia? Kerajaan dia ada tentera-tentera daripada jin. Betul? Nabi Allah Sulaiman dia ada tentera-tentera daripada burung. Nabi Allah Sulaiman dia boleh mendengar suara semut. Tapi kita apabila kita kagum tentang Nabi Allah Sulaiman boleh dengar suara semut, dia boleh minta jin ifrit, dia boleh bawa istana Ratu Sabah tuan-tuan. Kita jangan lupa nak mengkaitkan dari mana sumber dapatnya kerajaan yang ada pada zaman Nabi Sulaiman. Kita katakan dia ada kaitan dengan bapa dia Daud. Ingat Nabi Daud tadi macam mana? Nanti hujungnya akan pergi kepada Tabarakalladzi biyadihil mulk. Pergi kepada Allah. Okey, jom kita lanjutkan lagi. Ada cerita lain lagi. Okey, kita tengok surah Ibrahim, surah Al-Baqarah ayat 258. Dekat sini. Jumpa perkataan Al-Mulk. Okey, dekat ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala cerita tentang Raja Namrud. Lawan dengan Ibrahim. Kita sedia maklum Nabi Allah Ibrahim, dia berhadapan dengan raja yang sangat boleh. Okey. Begini. Dalam ayat 258 ni, tuan-tuan tahu tentang kerajaan Nabi Allah, tentang kerajaan Namrud. Namrud dia belagak, dia sombong. Dia ingat dia dapat kerajaan, dia ada kuasa, dia boleh buat sesuka hati. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan dia, ajak dia supaya mentauhidkan Allah, apa jawapan dia? Ini Allah Ta'ala paparkan. Okey. Jadi, kalau kita baca pada ayat tu, dia ada perkataan yang saya letak highlight warna hijau. Ini sebenarnya saya nak tunjukkan maklumat ni, nak bagi tahu kepada tuan-tuan bahawasanya
Siapa pun dekat muka bumi Allah Ta'ala ni yang pernah ada kerajaan yang hebat, ada tentera yang hebat, ada segala-galanya yang hebat, dia tidak lari daripada Allah. Sebab itu dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, Alam tara illa ladzi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka. Allah Ta'ala cerita tentang, cuba kamu perhatikan cerita tentang orang yang dia lawan Nabi Allah Ibrahim. Dia bantah Nabi Allah Ibrahim, yang orang tu sebenarnya Allah beri kepada dia kerajaan. Ayat dia, kisah raja. Wallahu ta'ala nama dia, tapi kalau kita buka Ibnu Katsir, disebutkan namanya adalah Namrud bin Kan'an. Kita kisahlah nama dia siapa, tapi nak fahamkan namanya Namrud bin Kan'an. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, ada 4 raja. Ada 4 raja yang Allah bagi kekuasaan dia tu barat dan timur dunia. Ni dalam sejarah dunia. Okey, ada 4 raja. 2 raja ni, walaupun dia ada kuasa yang hebat, kuasa yang luas, 2 ni dia beriman. Ada 2 lagi raja, dia tidak beriman pada Allah. Bahkan dia lawan Allah. Okey, itu raja ni. 4 raja ni, kalau tuan-tuan buka dalam tafsir Ibnu Katsir menukilkan pendapat Imam Mujahid. Imam Mujahid tabi'i, dia kata dalam dunia ni, dia kata ada 4 raja. 2 yang beriman, 2 yang kafir. 2 yang beriman tu, yang pertama adalah Nabi Allah Sulaiman. Sebab tu kalau siapa nak buat study case, kalau kita nak kaji kerajaan macam mana kita nak menjayakan kerajaan ni, kan? Maka dia kena study kisah Nabi Allah Sulaiman. Macam mana Nabi Allah Sulaiman buat dengan kisah semut dan sebagainya. Okey. Lepas tu satu lagi kerajaan yang Allah bagi dia kuasa timur dan barat dunia adalah Zulkarnain. Itu kena baca Suratul Kahfi. Itu kita ikuti kelas saya hari Sabtu, Zulkarnain. Tetapi Zulkarnain, walaupun dia ada kuasa kerajaan yang hebat, dia boleh berjalan dunia dan barat dunia, timur dunia, dia beriman pada Allah. Ini 2 yang beriman. Yang 2 lagi yang tak beriman itu, salah seorangnya ni, raja yang lawan Ibrahim. Kita tak tahu nama dia sebenarnya siapa. Cuma ulama sirah sebut namanya Namrud bin Kan'an. Yang mana Namrud ni, ketika mana Ibrahim kata pada dia kata apa? Idh kata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ibrahim kata, Tuhanku ni adalah yang menghidupkan, yang mematikan. Itulah Tuhan sebenar-benarnya. Namrud jawab apa? Dia jawab apa? Ana uhyi wa umit. Dia kata, aku pun boleh hidupkan dan matikan orang. Tengok Namrud. Sedangkan ayat tu Tuhan kata apa? Allah berikan dia kerajaan. Tapi dia buat apa? Dia tak sedar kerajaan tu Allah yang bagi kat dia. Kuasa tu Allah bagi dekat dia. Dia lawan Ibrahim. Dia cakap apa? Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Kalau tuan baca tafsiran ayat, Ibnu Katsir dia bawa cerita daripada pendapat Qatadah, mengatakan macam mana Namrud tu dia kata dia hidupkan dia mati. Macam ni. Dia minta pengawal dia bawa 2 orang. Dia tangkap 2 orang ni. Okey, dia tangkap 2 orang ni. Raja tu kata apa? Kes. Okey Ibrahim, kau kata Tuhan kau itu boleh menghidupkan mematikan. Dia kata aku pun boleh hidup dan mati. Dia buat macam mana? Dia ambil seorang ni, dia bunuh. Seorang lagi dia bebaskan. Tertahu tak maksudnya? Namrud ni, dia punya belagak. Dia nak menunjukkan dia ni Tuhan. Dia pun boleh hidupkan dan mematikan. Dia tangkap 2 orang. Seorang tu dia bunuh depan Ibrahim. Seorang lagi dia bebaskan. Dia kata, tengok. Aku pun boleh menghidupkan. Aku juga boleh mematikan. Tapi sebenarnya kita nak fokus sebenarnya pada Namrud ni. Dia terlupa bahawasanya yang bagi kerajaan kepada dia siapa? An atahullah adalah Allah. Ini kita nak kukuhkan. Kenapa Allah kata biyadihil mulk tadi? Tapi tak boleh lagi dah. Ayat dia panjang lagi ni. Okey, tak apa. Perlahan kita baca. Okey, kita teruskan dengan kisah berikutnya. Okey, jumpa sekali lagi perkataan Al-Mulk pada surah An-Nisa. Ayat nombor 53. Okey, ayat ni sebenarnya cerita tentang orang Yahudi dengan orang Nasrani. Ayat ni
Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu orang Yahudi Nasrani ni, kalau Allah bagi mereka kerajaan hebat macam mana sekalipun, mereka tak akan buat baik. Mereka akan menjadi seorang yang tak buat kebaikan pun kepada manusia. Ini ayat 52 sampai 53. Okay, kita lanjutkan lagi. Okey, kita tengok contoh surah Yusuf ayat 11. Kita jumpa perkataan mulk. Rabbi qad ataitani minal mulki. Kita semua sudah sedia maklum tentang kerajaan yang Allah bagi kepada Nabi Allah Yusuf. Kan? Nabi Yusuf dapat kerajaan kan? Kerajaan apa? Dia dapat menguasai bumi Mesir. Hebat Nabi Allah Yusuf. Dia dapat kerajaan. Tetapi dia tidak lupa untuk dia mengatakan, dia menyandarkan kerajaan dia dapat ini adalah dari Allah. Sebab tu Nabi Allah Yusuf pada ayat 101. Dia ayat last sekali. Cerita Nabi Allah Yusuf dan surah Yusuf. Kan? Dia cakap kepada Allah. Dia kata, Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Rabbku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepada aku ini sebahagian daripada kerajaan, kekuasaan yang dia miliki. Tetap, Nabi Allah Yusuf kan dia boleh buat apa saja dekat Mesir. Kan? Maksudnya kita dapat belajar rupanya perkataan al-mulk ni Allah gunakan dalam Quran. Allah bayangkan. Maknanya kerajaan yang manusia miliki ni pun dah macam besar, dah macam hebat kerajaan dekat dunia ni kan. Tetapi kita jangan lupa yang beri kerajaan itu adalah Allah. Ini sebenarnya yang saya nak bawa kepada tuan-tuan perempuan dengan kita belajar perkataan mul ni dia panggil pendekatan belajar tematik maudu'i. Perkataan al-mul tadi untuk mengembang luaskan kita untuk dapat rasa perkataan allazi biyadihil mulk. Okey. Termasuklah yang kalau kita nak ambil ayat yang letak dengan situasi politik zaman kita sekarang, orang berapa nak memerintah. Tapi kalau mereka dapat pemerintahan, sepatutnya tirulah macam Nabi Allah Yusuf. Dan jaga kebajikan rakyat. Contoh kan. Maka sepatutnya baca surah Al-Mulk ni, kena ingat. Kita ni Allah yang bagi kerajaan. Allah yang bagi kita kuasa. Kuasa kita ni tak ada apa-apa pun. Kalau bukan Allah yang beri pada kita, maka gunakan kuasa ini untuk kebaikan. Itu kita akan masuk pada pengajaran nanti. Okey. Sekarang kita pergi kepada surah Ghafir pula. Jumpa perkataan al-mulk. Okay. Dekat surah Ghafir ni tuan-tuan, ini kisah kerajaan Firaun. Kita perkataan al-mulk kan. Okey, dalam surah Ghafir ni Allah Taala sebut tentang kerajaan Firaun yang Firaun dia nak bunuh Nabi Allah Musa. Okey, dia nak bunuh Nabi Musa ni. Okey, masa dia nak bunuh Nabi Musa, tiba-tiba ada seorang lelaki daripada kaum kerabat Firaun telah mempertahankan Nabi Musa. Maksudnya ada satu keluarga Firaun rupa-rupanya dia beriman rupanya. Tapi dia diam-diam je. Tiba-tiba ketika Firaun nak isytihar nak pergi tangkap dan bunuh ni Musa ni, maka ada seorang lelaki daripada keluarga Firaun itu, dia mempertahankan Nabi Allah Musa. Ayat dia pada 29, sepanjang lagi lah ayat dia. Cuma ketika lelaki ni dia berdialog dengan Firaun, dengan pembesar-pembesar Firaun, dia kata apa? Dia kata, ya qaum lakumul mulku yawma zahirina fil ardi. Dia ingatkan kaumnya. Dia kata, wahai kaumku, dia kata, hari ni korang semua ada kerajaan memerintah. Maknanya dia ingat kaum dia. Dia kata, tak apa. Sekarang korang ada kuasa. Korang boleh buat apa saja. Kuasa memerintah. Kau boleh bermaharaja di muka bumi ni, kau nak buat apa. Tapi lelaki beriman ni dia ingatkan. Dia kata, فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَعْدِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا. Tapi siapa yang akan jaga korang, yang akan bela korang daripada azab Allah jika azab itu dah timpa kepada korang. Seolah-olahnya lelaki ni dia kata apa? Okay, sekarang kau ada kuasa, kau boleh buat apa kau suka, kata dia. Kan? Kau boleh tangkap Musa ke, kau nak bunuh dia ke, kau boleh buat apa kepada dia.
Tapi korang ingat, ketika mana nanti korang Allah Ta'ala nak bagi korang azab, siapa yang boleh jaga korang? Okey, kita faham tak ayat ni? Jadi ayat ni sebenarnya lelaki ni sebenarnya dia nak kata bahawa kerajaan yang kau dapat ni sebenarnya bukanlah mutlak kau boleh buat sesuka hati. Tapi dalam masa yang sama, kenapa sampai bawa kisah Fir'aun ni Ustaz, cerita panjangnya? Sebenarnya nak mengukuhkan sejauh mana kerajaan Allah Ta'ala ni. Okey. Kita tengok satu lagi ayat pasal Fir'aun. Fir'aun ni berlagaknya, ya Allah. Surah Az-Zukhruf ayat nombor 51. Kan? Fir'aun ni, kita tengok ya. Manusia ni kalau Allah bagi dia kuasa, lupa diri tau. Macam Fir'aun. Fir'aun ni dia kata apa? Dia kata ketika mana dia dah kalah berhujah dengan Nabi Allah Musa. Dia cakap apa? Dia kata, وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ. Dia kata apa? Fir'aun cakap, hei kaumku, bukankah kerajaan negeri Mesir ni aku yang punya? Korang tengok sungai-sungai mengalir di bawah istanaku. Korang tak nampak ke? Apalah tubsirun. Nampak tak? Fir'aun, dia dapat kerajaan Mesir kan? Dia memerintah kan? Dia menjadi seorang yang sombong dan bongkak, takbur kepada Allah. Kan? Orang yang dikuasa ni macam mana dia buat tuan-tuan. Tapi dia terlupa. Dia terlupa bahawasanya kerajaan Mesir itu di bawah tangan siapa? Biyadihil mulk. Biyadihil mulk. Dia terlupa perkara itu. Okey, selesai dah maklumat ni. Okay, kita sambung sikit lagi sebelum kita tamatkan. Sebab kita pun dah pukul 10.46. Jadi mudah pukul. Kita mula suku sikit ni ya. Lepas tu kita habis sikit. Tak habis juga yang pertama ni. Memang panjang pun sebenarnya. Memang panjang. Okey. Kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Kita jadikan dia last sekali lah. Lepas tu saya buka sikit pada pertanyaan. Okey. Ayat pertama surah Taghabun ni. Ini adalah, kalau jumpa ayat dekat sini, ini pasal kerajaan Allah. Ini kerajaan Allah Ta'ala yang dikaitkan dengan Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah. Allah Ta'ala ni apa? Lahul mulku. Dia memiliki. Apa dia? Al-mulku, kuasa pemerintahan. Dan baginya lah segala pujian dan Allah tu maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maka habislah beberapa ayat-ayat lain yang mengukuhkan maklumat tentang mengukuhkan tentang kekuasaan yang ada pada Allah, yang Allah Ta'ala ceritakan tentang bagaimana manusia di dunia ni mereka pernah ada kuasa. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Tapi pada hakikatnya, kekuasaan itu dari siapa? Adalah dari Allah. Jadi nanti minggu depan, kita masih lagi masuk pada ayat pertama. InsyaAllah minggu depan boleh habis. Kita akan lanjutkan lagi dengan kita baca ayat-ayat yang Allah sebutkan secara terus terang dalam Quran sejauh mana, seluas mana kerajaan Allah yang Allah takbir itu. Jadi kita akan lihat pada 15 surah yang ada di table yang ada di nota dalam buku tu, daripada surah Al-Baqarah sehinggalah kepada surah Al-Buruj. Kita mungkin boleh baca dulu ayat-ayat yang telah pun saya letakkan di dalam nota, yang mana dalam ayat-ayat ni tuan-tuan akan dapat jawapan kalau Allah Ta'ala tu dia memiliki kerajaan langit dan bumi, maka Allah Ta'ala ni kita nak kena buat apa dengan dia? Apa yang patut kita lakukan? Jawapan tu sebenarnya ada pada ayat-ayat ini. Al-Baqarah 107, Al-Imran 189, paling banyak dekat suratul Ma'idah. Kerajaan Allah di langit dan bumi ni sampailah kepada suratul Buruj. Kita baca ayat ini terlebih dahulu. Daripada minggu depan kita akan
kita akan mengulangi semula perbahasan ayat yang pertama untuk kita memantapkan, mengukuhkan tentang bagaimana dikatakan Allah Ta'ala ini alladhi biyadihil mulku, yang di tangannya ada kekuasaan. Secara tak langsung, tuan-tuan dapat belajar perkataan al-mulku, al-mulku, al-mulku di dalam Quran, yang mana kaedah nak faham Al-Quran menggunakan pendekatan, mengumpulkan kalimah-kalimah yang sama, kumpulkan, buat satu cerita, kesimpulan dia apa. Jadi ini saya dedahkan juga pendekatan macam ni, dipanggil kaedah apa? Dia dipanggil tafsir al-mawdu'i. Kita gunakan kaedah al-mawdu'i lah, walaupun tidak secara lengkap, tapi kita guna kaedah mengumpulkan perkataan al-mulku. Macam tadi tu, kalau tuan-tuan nak belajar tabarakah saja boleh. Belajar berkat saja, boleh dapat satu ilmu lain. Lepas tu, perkataan al-mulku saja kumpul, dapat maklumat lain. Dapat maklumat lain. Jadi, kita baca dulu. InsyaAllah, untuk kelas akan datang, kita akan gunakan nota yang sama, yang saya telah pun diberikan pada malam ini, insyaAllah. Ini nanti baca. Okey, mudah saja. Dekat dalam nota tu, sebab tuan-tuan, kalau tengok dekat soft copy, kita akan jumpalah. Kalau perkataan mulku, saya telah letakkan warna kuning, saya telah warnakan dia merah. Perkataan mulku. Contohnya, surah Al-Imran, ayat 189, walillahi mulku. Okey, perkataan mulku dekat sini. InsyaAllah baca terlebih dahulu. Nanti kita akan habiskan untuk ayat pertama pada minggu hadapan. Mohon maaf kerana perinciannya mungkin, pendekatan yang saya bawa ni mungkin agak berbeza. Ataupun kalau saya buat ini agak panjang sedikit, semua ampun dan maaf. Kerana inilah di antara pendekatan yang boleh mengukuhkan kita untuk memahami satu-satunya ayat. Sebab ayat ni, sebab surah Al-Mulk ni, tuan-tuan dah banyak kali tuan-tuan dah banyak kali ikut kelas, tuan-tuan dah banyak tuan-tuan dah banyak datangi kelas kan. Jadi kita buat nilai tambah. Kita buat nilai tambah, kita perincikan. Supaya apabila kita baca ayat pertama saja, iman kita semakin bertambah, rasa takut kita kepada Allah semakin tinggi, kebergantungan kita kepada Allah semakin meningkat. Kenapa? Kerana kita memahami tentang ayat yang pertama. Ayat pertama ni sangat kritik, ayat sangat penting untuk kita faham. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada minggu hadapan. Okey, ada mana-mana persoalan, saya akan tengok dulu di bahagian chat. Okay, saya tengok dulu dekat bahagian chat. Okay, ada yang minta soalan, jelaskan di hujung nanti bagaimana dengan contoh selalu kita dengar sembuh dengan berkat doa. Okey, kalau kita kata sembuh dengan berkat doa boleh, kita sebut berkat doa. Cuma pada sanubari kita, pegangan kita, orang yang doakan kita tadi, doa dia itu sebenarnya bergantung pada Allah. Kita jangan kata orang tu macam ada miracle, oh ajaib dia ni, dia doa je makbul. Dia tu, jangan kita menganggap dia tu, orang yang doa tadi tu, orang doa tu dia tak ada apa-apa pun. Cuma kesolehan dia ke apa, jawapannya pada Allah. Jadi kita kena kaitkan berkat doa dia. Berkat doa dia tu pada keyakinan kita, bukan sebab dia tu ada power, bukan sebab dia ni ada kuasa yang ajaib, tak. Tapi yang memakbulkan doa dia tu adalah Allah. Kat situ yang kita kena kukuhkan. Baik. Okey, ada pertanyaan lain secara verbal sebelum kita tangguhkan penulisan kita pada malam ni? Kita dah hampir 1 jam setengah juga. 1 jam setengah. Okey, ada persoalan? Boleh, saya dah bukakan audio tu kalau nak tanya. Ada? Tuan-tuan boleh ikuti pendekatan seperti ini. Ya. Setuju? Kita setuju je semua. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, boleh Ustaz. Ya, Alhamdulillah, syukur pada Allah.
Moga-moga kita juga dapat belajar ayat-ayat yang lain. Selama ni kita tak pernah pun belajar kumpulan ayat ada mulku kan. Tapi lepas kita belajar nanti insya-Allah sambungan dengan minggu depan, kita akan dapat rasa, kita akan dapat mengukurkan lagi. Patutlah surah Al-Mulk ini Allah menyebut allazi biyadihil mulku, dan patutlah surah ni boleh jauhkan daripada azab kubur. Patutlah surah ni jaga dekat kaki kita, kepala kita. Kat situ kita tak dapatkan maklumat dia. Moga-moga kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin kita semakin bergantung pada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita bincang pada minggu depan insyaAllah. Kalau ada soalan, okey, tak apa. Terima kasih banyak-banyak kepada tentera perempuan, khususnya kepada penaja kita pada malam ni. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Termasuk juga pada tentera perempuan. Semoga Allah bagi berkat kepada kita. Kita jumpa lagi insya-Allah pada siri ketiga pada minggu hadapan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.